Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi hari ini dalam review yang sebenar. Kita akan review tentang bagaimana untuk menulis nota atau mencatat nota secara profesional menggunakan komputer ataupun tablet kita. Okey. Sementara tu kita dengar dulu, tengok dulu starter iklan. Okey, jumpa lagi. Now saya nak bagi tahu you all tentang OneNote. Sebelum ni saya banyak juga menggunakan note-note lain atau catatan-catatan lain secara digital, tapi OneNote ni agak special sebab pertama dia free. Keduanya dia telah dibundlekan dalam Office, tak kisah version berapa kecuali version awal-awal dululah. Kalau Office Suite semua ada. Dan sekarang dia dah juga ada dalam version web based. Okey, kita akan tengok satu persatu sekejap lagi. Juga sedikit perbandingan. Okey, OneNote ni sebenarnya tak susah dan review ni pun juga akan sekejap saja. Okey, OneNote sebenarnya dia telah berada bundle sekali dengan Office yang kita install dalam komputer. Bagi yang dah ada, just type je OneNote dan dia akan keluar OneNote version masing-masing. Just klik. Itu bagi yang dah ada. Macam saya dah banyak sini. Dan bagi yang tak ada, OneNote juga boleh diperolehi daripada kita punya Microsoft Store. Klik Microsoft Store. Okay, type saja OneNote. OneNote apps. Kita boleh download dan install. Dia free. Nampak? Okay, free. So boleh dapatkan, install, sama je. Dan dia juga ada version web. Okey, saya bukakan version web dekat sini untuk anda semua. Type sini OneNote. Oh, saya dah buka, kena lebih baik buka menggunakan Bing dia atau Microsoft Explorer dia senang. Okey. Dan syarat OneNote ni sebenarnya ialah sama macam Google lah. Of course bila nak guna produk untuk Microsoft, mesti ada akaun Microsoft lah. So kita pergi type kita punya Microsoft akaun. Kalau you all tengok, saya masih lagi menggunakan akaun Hotmail. Siapa orang-orang otai lama mesti guna akaun Hotmail. Yang baru-baru je dia akan guna akaun Outlook. Okay? Tapi tak ramai ada orang ada akaun Microsoft. Ramai kebanyakannya menggunakan akaun Gmail atau Google kan. So tak apa. Untuk menggunakan OneNote mesti ada akaun Microsoft. Okay, masukkan password lepas tu. Okay, kalau you nak tiru password pun boleh . Alamak, salah dah pula password. Okay, tengok. Salah betul kali ni. Okay, betul. Nasib baik betul. Okey, ini paparan OneNote bagi web version. Ini paparan OneNote bagi desktop version. Okey. Okay. Kalau you all nak faham fundamental OneNote ni, saya tunjukkan contoh dekat sini. Diary PNG. Tengok apa maksud? Dia macam diary. Dan okey macam ni. Ini gambar sesuai untuk menggambarkan OneNote. Satu buku ni panggil satu book atau satu OneNote book. Dan setiap kita pada buku yang bentuk hard copy ni kita biasa tengok kan. So kita boleh create berapa banyak buku yang kita ada. Berapa banyak buku yang kita nak, kita boleh create. Maknanya untuk satu tujuan nota, satu buku. Contoh sekolah. Kalau kita student, mungkin study atau PhD, master, terpulang boleh. Okay. Kalaupun kita nak satu buku pun boleh sebab dia dalam ni pula ada section yang tab-tab biru merah ni, dia juga ada, dia akan wujudkan, kita boleh wujudkan dia di dalam OneNote nanti. So kita boleh create seberapa banyak section untuk kita. Contohnya dari ni kita namakan dari kita Dewa atau nama ABC dan dalamnya ada section. Dan setiap section ada banyak helai kita boleh create. Inilah analogi OneNote, analogi yang tepat untuk OneNote. Okay. Okay, now kita tengok
Tengok saya ada banyak buku. Buku khas catatan saya kalau nota, dan dia synchronize desktop dengan web. Kalau kita login dalam akaun yang sama, kita boleh capai bila-bila masa pun di dalam OneDrive. Nampak ni dekat OneDrive ni sama sebab kita dah synchronize account. Ataupun kalau kita tak nak, kita hanya nak stand alone dalam PC pun boleh. Tapi saya cadangkan dan saya sangat suggest you all buat synchronize supaya kalau terlupa bawa PC, boleh buka OneNote di mana-mana untuk catatan nota. Sebab kadang-kadang kita pergi meeting atau pergi mana-mana tempat kita terlupa nak bawa komputer peribadi, tapi kita boleh pinjam komputer orang untuk study, untuk catat nota, untuk tengok nota-nota balik. Dan nota tu, dan bestnya OneNote ni, dia tak perlu save, dia auto save. Kalau you tengok dalam ni, dia tak ada pun butang untuk save. Okay, sama pula baju color dengan OneNote, tak perasan. Okay, so saya ada buku khas untuk sekolah, ini buku peribadi, itu ketika ini buku ketika office, dan ini kita buka buku demo tadi. Okay, so kita buka setiap, kalau dalam web bukunya satu buku satu tab lah dibuka. Kalau dalam book, dia kita akan tengok buku dekat sini. Okay, ini. Jadi kita tengok buku saya, tengok tab ni, banyak tab. Tab ni menunjukkan satu-satu tajuk lah, dan pecahan-pecahan penerangan dia dalam artikel ni, dalam page. Dalam satu tab ada banyak page. Okay, senang, sangat senang, dan boleh capai mana-mana. Dan kalau bila dia synchronize, kalau tengok version yang synchronize ni, kita buka tab tadi Ray Sakira, okay, Ray Note Seri. Tengok sekejap, dia load. Okey, tengok. Sekejap ini. Ni. Ni tab-tab dia tadi. Ini adalah pages. Okey, bezanya ialah ada berapa je perbezaan. Dalam OneNote version desktop, dia tab atau section dia di atas. Dan pagesnya, bagi setiap pages nak beza. Okey kan? Dan kalau ni you boleh tukar, tak penting lah you nak tukar ke, tak kisahlah, you suka you all lah kan. Dan setiap pages ni, dan dia muka surat dia, panjang muka surat ni you suka. Selagi banyak nota, masuk je lah. Dan boleh banyak add berapa pages pun. Dia di atas dan di sebelah kanan. Sedangkan dalam web version, semuanya di sebelah kiri. Okey, tengok ni, dan sama banyak. Okey, satu lagi perbezaan. Di dalam OneNote version web, kita boleh buat ini, immersive reader. Maksudnya komputer bacakan nota-nota kita. Di dalam desktop version tak ada immersive reader. Okay, dalam view atau review tak ada. Okay, itu je bezanya. Yang lain hampir sama. Okay, now kita nak bagi sedikit, nak ajar sedikit macam mana penggunaan OneNote ni. Kita pergi kepada buku demo tadi. Buku demo ini, demo 1, demo 2 ni tak super mula. Okey, tutup yang lain. Dah buka demo tadi sebenarnya. Okey, tengok Okey. Caranya ialah, sebelah ini section ni ialah tajuk-tajuk penting. So, katalah macam tadi, kalau kita ada sebagai guru, pentadbir, atau sebagai guru biasa, sebagai ketua panitia, atau sebagai staf kakitangan office, di sinilah kita buat tajuk section-section penting. Maksudnya meeting 1, meeting guru, meeting panitia, atau meeting apa lagi. Contoh, kalau nak tambah, just tekan plus je. Tambah tajuknya ialah meeting jabatan. Meeting dengan jabatan kan, meeting dengan JPN. So kita dah kategorikan. Kalau orang nak rujuk atau kita nak rujuk nota tentang meeting-meeting di jabatan, kita ada tab special untuk dia. So semua meeting jabatan berada di sini, meeting dengan JPN kan. So tajuknya tonton bagi tahulah, meeting apa? Meeting dengan hem jabatan kan, sebab ni isu jabatan. So senang. Sebab kalau meeting kan, kalau kita ada buku biasa, kalau kita ada buku biasa, semua mess up, campur. Jadi nak selak susah. Sebab kalau dengan cara menggunakan OneNote ni, dia ada section, orang bercakap tentang kita senang je. Nak merujuk meeting mana, nak rujuk perkara apa, meeting jabatan, kita ada file, seolah-olah macam file lah, file khas untuk meeting jabatan.
Kalau kita nak rujuk tentang meeting panitia, kita ada file khas untuk meeting panitia. Sangat senang. Okay. So, meeting jabatan, first meeting, tajuk ni. Okay, catat. Untuk memasukkan nota, dia ada banyak cara. Pertama, kalau not competency biasa, yang bukan touchscreen, yang tak ada stylus, just type. Okay. Ingat, kita sedang mencatat nota, bukan buat karangan. So, type lah secepat mungkin, seringkas mungkin, janji kita faham. Satu, Ham kena buat 3 kali meeting. Dah cukup, enter. Tak perlu banyak-banyak sebab ini adalah nota kita. Balik kita hurailah dengan ketua kita atau dengan siapa-siapa. Okey. Lepas tu Ham kena buat pertandingan keceriaan contohnya. Okey, ini jabatan. Ini meetingan jabatan. So, setiap kali kita catat nota, kalau kita nak kembangkan nota, just klik kat mana-mana. Sebab dia, canvas dia adalah bebas. Dia macam sticky note. Klik dia kat mana-mana, nampak tak kat sini. Klik dia kat mana-mana, kita boleh tulis. Kalau tak, sebenarnya di bawah. Klik tepi ni, okey. Katalah pecahan kepada 3 kali meeting. Maknanya 3 atau 4 bulan. Pecahan dia kan 4 bulan sekali. So, ni pecahan kepada ni kan. So, kita nak lukis, nak draw, nak catatkan ni, just ambil, catat ni, pecahan dia. Ini pada sini. Dan sangat senang menggunakan OneNote ni kalau kita ada pen stylus. Maknanya conteng CB biasa je. Okay, macam yang tuan-tuan tengok, macam you all tengok, yang saya punya yang ini. Yang ni, mana tadi? Saya punya quick note illusion. Okay, ni. Nampak? Ini saya tulis dengan OneNote. Dah tulis dengan OneNote. Ambil nota dengan OneNote dan saya guna stylus. Dan pages ni banyak. Okay. Ni, tulisnya. Sambil pencara cakap, tulis je dengan tangan. Okay. Tak ada masalah. Menaip. Ini menaip. Ini tulis tangan. Okay. Okay. Satu. Dan dia boleh insert text, just kalau insert text biasa je. Nak insert file pun boleh, nak insert table, just macam penggunaan words biasa. Tak ada beza sangat. Masukkan file, masukkan picture, masukkan link dan kita boleh record audio. Okey. Untuk ini saya untuk web version kita tak boleh record video. Tapi untuk desktop version kita boleh record video. Cuma sekarang ni dalam tutorial ni saya tak boleh nak insertkan video kerana kamera telah digunakan. So tak dapat record. Audio boleh. Okey. Saya tunjukkan senang je. Jangan takut nak guna. Just klik dan audio sedang record. Nampak kat sini tanda stop record kan. So dia sedang record. Maknanya kalau kita malas nak catat, ada benda penting dalam meeting dengan pengarah, dengan ketua jabatan, dengan kita punya timbalan, whatever, dengan siapa pun kita meeting dengan panitia, just rakam dan habis tutup. Dan dia akan proses, kalau web dia akan proses lambat sikit lah sebab dia gantung pada web. Tapi kalau desktop version, just senang saja. Insert, record audio. Kat sini dah record kan, statement problem semua record video. Dah habis recording, just stop. Dah habis. Tak ada proses apa-apa. Okey. Cuba dengar balik. You all dengar tak? You dengar tak? Saya kuatkan sikit. Okey, itu. Simple. Okey. Sama juga dengan ni. Play je balik. Okey. Senang. Dah settle. So, you all boleh masuk gambar, audio, simbol, emoji semua. Boleh draw. View ni, dalam view tadi kata boleh baca. Saya tunjukkan sikit. Boleh membaca. Kalau siapa yang English, lagi senang baca lah. Kalau ini, kalau dia baca, dia akan baca bunyi slang Melayu, English. Orang mak saya cakap Melayu lah. Okay. Cuba tengok. Sedikit. So, kita bila dah kena, kita akan play tekan sini. For Bulan Sekali. Hem kinabut 3x meeting. 3x meeting. Hem kinabut pertandingan Keserian. Keserian. Tapi kalau kita cantik dalam English version, cantik lah bacaan dia. Okay. Cuba tengok. Dengar tadi sebut meeting kan. Meeting cantik je disebut. Okay. Audio. View semua ni semua biasa. Okay. Dan saya tunjuk sikit dalam apps untuk desktop. Okay. Dia boleh
insert desktop screen clipping. Screen clipping ni maksudnya kita boleh insert contohnya page, kita ambil masukkan page baru sini. Page baru dekat sini. Saya kat sini lah, this is initial. Okey, page baru kita masukkan tajuk dia bacaan satu lah, atau bacaan mula, bacaan web lah, senang bacaan web. Okey, katakan kita baca web kan, kita pun sedang membaca, contohnya thesis. Okey, contoh sini lah, thesis statement, contohnya problem statement, whatever kita baca. Kita buka web ni. Okey, kita baca. So kita rasa ini menarik kan, so kita pergi dekat screen clipping, insert screen clipping, tunggu dia jadi kelabu. Okey, macam ni, dan kita crop bagaimana kita nak baca, bagaimana kita nak ambil statement ataupun nak catik, dan automatic dia dah salin. Tengok, taken by ada. Dan of course dia boleh kecilkan lagi lah kalau nak kecil kurang. Okey, senang. So dekat dalam desktop version dia ada tambahan ini. Okey, dalam web version tak ada screen clipping. Okey, ini ada spreadsheet tambah atau history, biasalah. Ini conteng ni, setelah kita baca kita nak conteng, biasalah conteng lah sini. Maksudnya ini nak bulatkan apa yang penting, tulislah apa yang penting. Okey, tak ada apa-apa yang web semua ni boleh, atau design ni untuk shapes, bagi matematik punya pun boleh. So sangat best lah. Pada saya nak sarankan pada you all yang study, terutama yang study master, PhD, pada orang yang selalu keluar meeting, orang jabatan, orang kementerian, tak perlu lagi membawa kertas atau buku, just bawa komputer anda, catat direct, gunakan OneNote. Walaupun saya bukan Microsoft Faber, saya banyak guna produk Google sebenarnya, tapi inilah satu kelebihan yang ada pada komputer kita yang menggunakan Microsoft base. So lebih baik kita guna apa yang ada, tak perlu cari. Ramai orang sedang mencari-cari apa third party yang boleh digunakan kan. So tak payah cari-cari, memang OneNote dah ada. Saya dah guna OneNote dah lama dah, dan saya dah tengok perubahan dia punya daripada dulu yang basic, sekarang dah macam-macam, dan saya yakin masa ke depan memang akan lagi canggih lagi OneNote ini. So saya sarankan anda startlah guna OneNote untuk mencatat sebarang bentuk nota, sama ada web based ataupun desktop version, tak kisah. So saya tunjukkan lagi, banyak buku kat sini kita boleh buat. Tapi kalau anda nak satu buku saja pun boleh. Satu buku, dah buka ni kali dah ni. Satu buku ni yang ada macam-macam section kat dalam, sebab ini pun dah cukup penuh. Okey, meeting guru, meeting JPM, meeting panitia, apa lagi nak buat meeting? Kalau guru dah banyak. Okey, kalau bekerja di jabatan, di kementerian atau di mana-mana pejabat, banyak benda boleh masuk. Dan setiap tahun kita tambah je, kita buat section macam ni. 2000 tukar pula. Buku ni buku 2001, buku ni 2002, 2010, 2022, so banyak. Space dia unlimited. So minta guna je, tak susah. Okey, itu saja. Sangat mudah, sangat senang. Saya harap anda guna, dan jumpa lagi dalam next tutorial atau next review. Okey, Assalamualaikum, dan terima kasih kepada anda yang sudi menjenguk-jenguk kita punya channel ni. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.